Wow, Nintendo 3DS XL. Ini adalah Nintendo 3DS XL yang telah pun dimodded oleh seller yang saya beli, dan ini adalah Nintendo 3DS family pertama yang saya ada. Dan untuk pengetahuan korang, segala version handheld untuk 3DS memang dah stop production, jadi memang takkan ada keluar handheld konsol 3DS yang baru. In fact, 3DS XL yang saya beli dengan seller ni adalah barang second hand dan dia cuma tambah SD card dan install game saja. Jadi dalam video ni saya akan kongsikan pengalaman menggunakan 3DS XL ni. Nintendo 3DS family mempunyai 3 series iaitu 3DS, 3DS XL dan New 3DS XL. Apa yang membuatkan saya tertarik untuk memiliki 3DS XL ialah dia punya design memang nampak premium berbanding 3DS. Material 3DS XL sama macam 3DS iaitu dia berbuat daripada plastik, cuma 3DS XL menggunakan material matte finish instead of glossy. Di sisi atas terdapat dua kamera, di sisi depan ada audio jack, power button dan charging notification. Di sisi kiri pula terdapat volume button yang korang boleh slide dari bawah ke atas. Di sisi belakang pula terdapat charging port, button L dan R, dan terakhir sekali ialah game cartridge. Untuk game cartridge ni saya tak ada sebab untuk gunakan benda ni sebab macam yang saya cakap, konsol ni pun dah dimoddedkan. Okey, manakala di sisi kanan pula terdapat 3D effect, Wi-Fi, stylish pen dan slot untuk SD card. 3DS XL ni boleh rotate sehingga 180 darjah, tapi saya lebih selesa kekalkan angle 160 darjah berbanding 180. Screen 3DS XL mempunyai dual screen yang menggunakan LCD. Screen di atas menggunakan 4.9 inci yang beresolusi 800x240, manakala screen di bawah pula menggunakan 4.2 inci yang beresolusi 320x240. Untuk segala button di 3DS XL, apa yang saya berkatakan, material dia tak rasa macam bahan yang murah, tapi dia ada beberapa kekurangan button iaitu right analog dan button ZL dan ZR. Kalau korang nak button tambahan ni, korang boleh beli Circle Pad Pro. Touchscreen di 3DS XL agak responsif sama ada korang touch pakai tangan ataupun menggunakan stylish pen, tapi bagi saya lebih baik korang menggunakan stylish pen sebabnya senang nak touch sesuatu di screen berbanding menggunakan jari. Dan kedudukan stylish pen 3DS XL memang perfect sebab di belah kanan dan senang untuk ditarik, tapi korang kena ada screen protector di dua-dua belah screen sebabnya takut stylish pen ni akan mencalahkan screen. Bercakap pasal grafik 3DS tak standing dengan grafik PlayStation Vita. Yes, 3DS family dia punya saingan adalah PlayStation Vita, tapi dalam saingan antara sales, PlayStation Vita memang jauh ketinggalan berbanding 3DS family. Tapi saingan antara grafik, PlayStation Vita lagi superior berbanding 3DS family. Sebabnya ada certain third party games untuk 3DS, korang memang akan rasa frame rate drop yang agak getara. Tapi kalau melibatkan eksklusif game Nintendo 3DS, dia punya grafik memang sangat okey. Dan Nintendo kalau melibatkan eksklusif games diorang memang pandai maksimalkan grafik tu lebih cantik lagi dan frame rate memang maintain paling high. Bercakap pasal kesan 3D yang ada di belah kanan ni, korang boleh adjust kesan ni ke tahap yang korang nak. Tapi saya rekomenkan kepada korang untuk setkan kesan 3D ni ke tahap yang paling low sekali, ataupun korang tak buka kesan ni pun tak apa. Sebabnya kalau korang nak set kesan 3D ni ke tahap yang medium ataupun high, kedudukan korang dengan konsol kena betul-betul selari. Kalau tak, korang akan nampak blurry di screen 3DS ni dan korang akan mula rasa pening kepala. Target consumer untuk 3DS handheld ni adalah lebih kepada golongan kanak-kanak. Sebabnya bila tengok list game untuk AAA titles dan games yang melibatkan mature content memang tak banyak macam PS Vita. Walaupun target dia untuk kanak-kanak, saya tetap enjoy juga beberapa games macam Mario Tennis, Super Mario 2 dan Mario Kart 7 sebab games tu memang simple dan seronok juga untuk dimainkan. Dan Nintendo terkenal dengan games eksklusif macam Legend of Zelda, Animal Cross Kingdom, Metroid Dread, Kirby, Super Smash Bros dan Pokemon. Games yang paling terlaris dijual untuk 3DS family adalah Mario Kart 7 yang berjaya dijual hampir 19 juta unit. Bagi saya Mario Kart 7 memang the best dan tak ada argument untuk benda ni. Sebenarnya sebelum beli saya tak berapa nak suka sangat dengan dual screen 3DS ni, tapi bila dah rasa sendiri bermain di 3DS XL ni, tak adalah susah mana nak tengok screen tu sebab mostly screen di atas tunjuk gameplay, manakala di screen bawah kadang-kadang untuk extra button yang korang hanya perlu touch sahaja. Tapi ada certain games memang korang memerlukan analog stick di belah kanan, tujuannya untuk control angle. Contoh games yang perlukan perubahan angle adalah Resident Evil. Disebabkan saya tak ada Circle Pad Pro, saya memang tak ada control untuk angle dan memang annoying bila main tapi tak boleh nak control angle. Dan cakap balik pasal kesan 3D, sebenarnya saya suka kesan khas 3D ni, tapi saya tak boleh nak buka kesan ni ke tahap medium ataupun high sebabnya akan menimbulkan pening kepala kalau kedudukan korang tak selari dengan konsol. 3D XL ni sesuai untuk dibawa ke mana saja, cuma
handheld konsol ni berat sedikit. Battery life Nintendo 3DS XL adalah sebesar 1750 mAh. Untuk gaming di 3DS XL ni mampu bertahan sehingga 3 jam ke 5.5 jam. Tapi masa untuk charging memang korang kena tunggu lama sikit sebab dari 0% sehingga 100% mengambil masa 3 jam setengah. Dan untuk tengok tahap bateri korang boleh tengok di skrin ni terdapat 4 bar bateri di sini. Jadi overall untuk ketahanan bateri bagi saya okey saja. 3DS XL ada 3 kamera, 2 kamera di bahagian belakang dan 1 kamera di bahagian hadapan. Kamera di belakang menggunakan 0.3 megapiksel dengan f2.85 dan kamera di belakang mampu menghasilkan gambar 3D effect. Manakala di bahagian hadapan pun menggunakan 0.3 megapiksel dengan f2.85 tapi tak boleh menghasilkan kesan 3D. Dan untuk video depan dan belakang mampu menghasilkan 480p 30fps. Dia punya kamera quality tu memang nak compare dengan sekarang memang betul-betul out. Tapi masa 3DS tengah naik rasanya features ni pun agak cool juga walaupun tak pakai kamera ni. Jadi overall apa yang saya bercakap 3DS ni memang not bad juga untuk dijadikan koleksi dan untuk dimain. Saya akan cuba dapatkan 3DS family yang lain untuk di review. Jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan komen selepas korang dah tengok video ni.